Bismillahirrahmanirrahim. Kewajipan menegakkan khilafah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilafah ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Meninggikan Islam dan politik mentarbiyah dunia dengan Islam. Ini makna khilafah. Makna khilafah. Hari ini orang takut nak sebut khilafah ni. Tak berani nak sebut. Khilafah ialah dengan makna siasah. Pemerintahan. Mentarbiyah. Mengurus negara. Apa hukum? Hukumnya wajib. Selain daripada kewajipan beribadat, manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan menjadi khalifah di bumi. Tuhan jadikan manusia, disebut dalam Quran, ada 3 tujuan. Yang pertama, tujuannya beribadat pada Allah. Wa ma khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu memperhambakan diri kepada aku, beribadat, tunduk pada perintah aku, tinggal larangan aku, mengabdikan diri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ialah khilafah. Kewajipan khilafah. Perkara ini dinyatakannya kepada para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala nak jadikan Adam alaihi salam, Allah Taala kata kepada malaikat, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Tuhan kata kepada malaikat. Bila Tuhan beritahu aku nak jadikan satu makhluk, iaitulah makhluk manusia Adam alaihi salam, yang dilahirkan zuriatnya. Sebelum pada itu sudah ada makhluk jin berperang sesama mereka. Lalu Tuhan utuskan malaikat mengalahkan kumpulan jin. Ditawannya ketua dia, Iblis. Dia bawa ke langit. Iblis beribadat pada Allah Ta'ala. Jadi tawanan malaikat. Sangat taat pada Allah Ta'ala. Malaikat tak tahu apa ada dalam isi hati Iblis ni. Malaikat tak tahu. Tengok jurus dah kuat ibadatnya setelah ditawan oleh malaikat. Kemudian Tuhan uji dengan menjadikan manusia. Bila Tuhan jadikan manusia, malaikat tanya untuk minta penjelasan, bukan untuk lawan. Dalam ilmu nahwu, istifham istifsari, pertanyaan untuk minta penjelasan, bukan istifham ingkari, bukan bertanya untuk nak lawan, tidak, bertanya untuk minta penjelasan. Wahai Tuhan, adakah kau nak jadikan manusia yang buat makhluk yang buat jahat pula, berperang antara satu sama lain? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat kata, pasal apa? Kami ini tasbih, puji Tuhan, pujimu, beribadat padamu, tak derhaka selama-lama, taat. Mengapa tak suruh kami? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tuhan kata. Kerana tugas menjadi khalifah ini ialah iqamatud din, menegakkan agama Allah, wasiyasatud dunya bih, dan mengurus dunia dengannya. Mengurus tumbuh-tumbuhan, mengurus biji-bijian, mengurus segala binatang ternak, mengurus segala galian-galian di bumi, macam-macam memakmurkan bumi. Ini bukan kerja malaikat. Malaikat tak makan, tak minum, tak berkahwin. Malaikat tak naik kereta, tak naik kapal terbang.
malaikat. Tak perlu pada ini semua. Tuhan jadikan makhluk yang memerlukan benda-benda yang atas dunia ini untuk dimakmurkan. Yang adanya makhluk manusia. Untuk mengurus, Tuhan jadikan nafsu dalam diri manusia. Mahu mudah, mahu kesenangan. Tuhan beri akal, boleh berfikir. Kerana Tuhan turunkan syariat. Ini amanah. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukau dan gunung gadang supaya mereka sanggup memikulnya. Tiba-tiba langit, bumi, bukit, bukau gerun takut memikulnya dan manusia memikul tanggungjawab ini. Tuhan kata amanah ni ialah melaksanakan syariat. Kalau dilaksanakan, bahagialah. Kalau tak laksanakan, dihumbam dalam neraka. Bila dengar begitu, langit yang besar, bumi, gunung ganang yang besar, gerun, takut mendengarnya, tak bersedia. Wa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggan, mereka takut. Wa hamalaha al-insan. Makhluk manusia menanggungnya. Tuhan jadikan manusia menanggung amanah melaksanakan syariat Allah, diuji akal fikiran mereka dan kemampuan mereka. Rasulullah SAW menjelaskan makna ayat di atas melalui sabda baginda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthurun qalu fama ta'muruna khafu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Bukhari dan Muslim riwayatnya sah setelah Al-Quranul Karim. Selepas Al-Quranul Karim. Apa makna dia? Kaum Bani Israel pada zaman dahulu, pemimpin-pemimpin siasat, pemimpin-pemimpin politik mereka ialah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Setiap nabi wafat diganti nabi selepasnya. Tiada lagi nabi selepasku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun adanya para khalifah, pemimpin dalam kalangan umatku. Jumlah mereka ramai. Mereka para sahabat bertanya, maka apakah perintahmu kepada kami yang wajib kami lakukan? Sabdanya, tunaikan yang pertama dilakukan bai'ah, dan yang berikutnya berikan hak yang wajib ditunaikan terhadap mereka. Sebenarnya Allah akan menyoal mereka pada hari kiamat nanti daripada apa yang sahaja kewajipan yang diwajibkan supaya mereka menunaikannya. Nabi kata adalah Bani Israel yang jadi pemimpin politik mereka ialah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tengok Nabi ni tak iman semayang, tak iman nikah je. Ini orang Melayu dah faham betul dah. Nabi ni tak iman semayang, tak iman nikah. Nabi ni imam negara, imam manusia. Dalam semua urusan, kita kena faham. Untuk laksanakan syariat Allah Ta'ala, Nabi kata, Bani Israel, Nabi-Nabi mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mentadbir urusan mereka. Bila mati seorang Nabi, diganti Nabi yang lain. Lepas aku mati, tak ada Nabi lagi. Ada khalifah-khalifah yang ramai. Sahabat tanya, kami nak buat macam mana? Nabi dah tak ada. Nabi kata, bai'ah. Beri janji setia pada yang pertama, yang berikut. Yang menjalankan ajaran Nabi. Ini kita kena faham. Khilafah ialah kewajipan menegakkan ad-din, iaitulah Islam. Dan siasah dunia, mentadbir urusan dunia dengan agama, dengan syariat Allah. Dengan Islam. Ada perkara yang ada nas dalam Quran, dalam hadis. Ada perkara yang umum, termasuk dalam nas yang umum. Ada perkara yang tak ada nas dalam Quran dan hadis. Ini boleh beristihad. Ini panduannya yang kita kena sedar. Ini perkara yang ada nas,
kita lawan juga nas ni. Quran dah kata begini, kita lawan Quran, buat hal lain. Ini yang tak kenanya. Ada perkara yang Allah Ta'ala izin, kita kena sedar. Allah Ta'ala tentukan makanan sebagai contoh halal dan haram. Ini makanan halal, ini makanan haram. Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, kena masuk gula, masuk ikan singgang, masuk itu tak ada dalam Quran. Itu manusia fikir sendiri. Allah Ta'ala wajibkan tutup aurat. Pakaian tutup aurat, jaga maruah orang lelaki, orang puan sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut warna apa, saih besar mana, tak ada dalam Quran. Ini manusia boleh fikir. Kena faham. Inilah yang kita kena faham. Urusan ini ditadbirkan oleh agama Islam. Kewajipan ini dilaksanakan oleh para Rasul alaihi wasallam. Sejak Nabi Adam alaihi salam sehingga Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugasnya. Para anbiya berdakwah dan berpolitik dengan tujuan mengajak manusia kepada Islam yang menyeluruh dan supaya merangkumi aspek akidah, kepercayaan, syariat, hukum hakam, akhlak perangai dan pemerintahan dalam mendaulatkan ajaran Islam. Ini kerja Nabi-Nabi alaihi salam yang diturunkan kitab kepada mereka. Maka Nabi-Nabi mengajak orang ramai ikut Islam. Nabi-Nabi mengajak raja-raja. Ibrahim mengajak Namrud. Nabi Musa dan Harun ajak Fir'aun yang memerintah di masa itu. Nabi Nuh mengajak Al-Malak di zaman itu. Semua Nabi-Nabi ini mengajak rakyat kepada Islam dan mengajak raja-raja dan pemerintah kepada Islam. Ini tugas Nabi-Nabi. Bukan berdakwah saja, orang mengucap habis. Orang mengucap habis. Lepas tu siapa merintah ikutlah, siapa merintah kita boleh makan ke darah sudahlah. Boleh pergi sejid, boleh pergi Mekah, tak ada apa-apa, tak ada orang ganggu. Pergi Mekah, buat umrah acak-acak kali. Lepas tu cerita pula saya ni acak, buat umrah. Banyak kali, ni acak. Ini bukan cara dia. Islam ialah mentadbir seluruh kehidupan manusia yang kita kena sedar. Kebanyakan kitanya, tak apalah. Dulu orang putih pergi kapal pergi Mekah. Orang putih orang main kita tipu kita. Pergi kapal suruh pergi Mekah. Yang cara aku sudah. Negeri aku berkata. Maka tunduk buat penjajah. Siapa puluh-puluh ratus-ratus tahun tunduk buat penjajah. Di sana ada ulama-ulama yang menentang penjajah. Yang tentang penjajahnya ditangkap, dibunuh, dibuang negeri. Orang ramai kata boleh sembahyang tak ada apa-apa. Boleh nikah tak ada apa-apa. Ini bukan ajaran Nabi ajar. Ajaran Nabi ajar semua urusan hidup kita ikut Islam. Para Rasul alaihi salatu wassalam bukan saja berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah, mereka juga menyeru kerajaan-kerajaan, raja-raja dan golongan al-malak, para pemimpin pada zaman masing-masing supaya menganut Islam dan mentarbiyah negara dengannya, sehingga para Rasul itu sendiri menjadi khalifah atau raja kerana kebiasaan mereka yang zalim tidak menerima seruan para Rasul. Bahkan di sana ada Rasul yang jadi ketua negara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam jadi ketua negara. Nabi Sulaiman memerintah manusia, jin dan burung-burung yang terbang di udara, boleh dikawalnya. Dia beri mukjizat kepadanya, Nabi Sulaiman. Ada Nabi yang tak sempat memerintah negara, mati dulu. Nabi Musa AS, Nabi Harun. Setelah mereka berjaya membinasakan Fir'aun dan bala tenteranya, Allah Ta'ala suruh Musa membawa Bani Israel berjihad ke Palestin, membuka negeri Palestin yang ditakluk oleh kaum Jabbarin yang sangat zalim, berperang dengan kaum Jabbarin. Sekarang aku tunjuk mukjizat, beri mukjizat pada Rasul Musa, Harun, dibinasakan Fir'aun. Dengan sekelip mata ditenggelamkan. Dia tengok dengan mata mereka sendiri. Sekarang Allah Ta'ala uji Bani Israel supaya berjihad masuk ke Palestin. Berjihad, mu sendiri kena berperang, berlawan kaum Jabbarin. Tiba-tiba Bani Israel kata, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, gilah mu dengan Harun. Kami nak duduk sini. Kami tak mau pergi. Lalu Allah Ta'ala sesakkan mereka selama 40 tahun.
sesak di padang pasir selama 40 tahun. Musa diwafatkan. Diwafatkan Allah, Harun diwafatkan Allah, Musa diwafatkan. Bani Israel sesak selama 40 tahun. Mati puak-puak yang bacur, yang penakut. Naik generasi baru. Yusha bin Nun. Iaitulah pemuda sahabat Nabi Musa yang jadi Rasul. Memimpin, baru boleh masuk ke Palestin. Memerintah dengan kitab Taurat. Setelah memerintah, kaum Yahudi tinggal kitab Taurat. Mereka dilaknat oleh Allah, dihalau hidup merempat. Kemudian Talut dan Nabi Daud memimpin kaum Bani Israel masuk Palestin. Masuk Palestin, bebaskan Palestin. Nabi Daud memerintah. Kemudian Nabi Sulaiman memerintah. Lepas tu Bani Israel tak ikut pula kitab Allah Ta'ala. Ditakluk oleh kuasa-kuasa pemerintah Parsi, Rum dan sebagainya. Hingga zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibebaskan Palestin. Dibebaskan. Tiba-tiba orang Arab pula tak ikut Islam, kena takluk balik. Tak mau berjihad atas nama Islam, atas nama bangsa Arab, bukan atas nama Islam. Dah berapa puluh tahun. Kalau Bani Israel 40 tahun, kita berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun kena takluk. Punah ditakluk Palestin selama 100 tahun oleh tentera Salib, tentera Kristian. Sehingga muncul Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin, memimpin atas nama Islam, bebaskan Palestin. Ini kena sedar. Kita Melayu berapa puluh tahun. Lepas Islam masuk, kita pun jatuh ikut orang putih berapa puluh tahun, 100 tahun. Ini jadi bangsa yang hina, yang lemah kerana tak ikut Islam. Sallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan kewajipan berpolitik secara amali, secara amalan. Apabila menolak tawaran menjadi raja dan pemimpin yang ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin jahiliah Mekah, Baginda SAW menolak tawaran itu kerana para musyrikin terlebih dahulu menolak Islam menjadi agama yang memerintah. Puak-puak Abu Jahal temu dengan Nabi, wahai Muhammad, mu jadi raja. Wahai Muhammad, mu jadi ketua di Mekah ni. Kami lantikmu. Nak harta banyak mana kami sanggup kumpul. Tetapi pemerintahannya ikut cara kami lah. Arak boleh, judi boleh, serba boleh. Nabi tolak. Cari susah. Berjuang sehingga berhijrah ke Madinah. Sebaliknya Rasulullah SAW berdakwah dan berjihad menghadapi segala kepayahan. Pada masa yang sama Baginda SAW turut mengorbankan harta dan jiwa raga sehingga berhijrah ke Madinah bagi menunaikan kewajipan mendirikan sebuah negara. Berhijrah ke Madinah untuk mendirikan sebuah negara. Setelah penduduk Mekah menerima Islam dengan pengertian yang sempurna, Baginda SAW tetap meneruskan kewajipan berjihad yang lebih mencabar tugas berjihad berterusan. Walaupun Rasulullah telah wafat, inilah yang dilangsungkan daripada khulafa radhiyallahu anhum. Bila Nabi wafat, para sahabat terus melaksanakan kewajipan ini. Para sahabat sambung, Nabi tak ada. Nabi kata dah, lepas aku tak ada pemimpin-pemimpin yang akan menyambung perjuangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah penduduk Madinah menerima Islam dengan pengertian yang sempurna, Baginda SAW tetap meneruskan kewajipan berjihad yang lebih mencabar tugas berjihad berterusan. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat. Inilah yang dilangsungkan oleh para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum. Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi menegakkan kerajaan Islam dan berjihad. Orang nak serang Madinah lawan sehingga sahabat-sahabat mati syahid. Ramai mati syahid. Mempertahankan Madinah. Tak tunduk walaupun musuh yang lebih besar. Bila Nabi wafat, Khulafa' Rasyidin sambung perjuangan itu. Menandakan betapa besarnya kewajipan menegakkan sebuah kerajaan Islam dan mempertahankan kerajaan Islam.
Perjuangan dalam menegakkan sebuah pemerintahan Islam akan menghadapi beberapa peringkat cabaran. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis. Sebuah hadis Nabi bersabda dalam khutbah, dalam ucapan. Hadisnya berbunyi, "Takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa." أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Wasakata. Hadis tersebut riwayatnya. Maksudnya kenabian nubuwah itu ditegakkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkatnya apabila dia kehendaki. Kemudian diikuti oleh pemerintahan khilafah yang mengikut jejak kenabian atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkatnya atas kehendaknya. Kemudian ada kekuasaan menggigit raja yang zalim atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kekuasaan diktator, raja yang ganas atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian akhirnya kembali semula khilafah atas manhaj perjalanan kenabian. Lepas tu Nabi diam. Khutbah ni menunjukkan perkembangan yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Mula-mula Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, naik para khalifah yang ikut ajaran Nabi. Lepas tu hilang khalifah ikut ajaran Nabi. Naik raja yang zalim. Raja yang zalim. Islam masih ada, tapi perangainya zalim. Kemudian hilang. Kemudian naik raja yang mengganas, yang menggigit, mamah, diktator. Kemudian hilang. Kemudian naik balik kerajaan Islam yang ikut dasar Nabi. Ada ulama kata ini kelahiran Imam Mahdi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Ini akhir zaman. Nabi diam. Lepas pada itu. Ini berlaku dalam sejarah. Perkara yang disebut dalam hadis di atas benar-benar berlaku. Apabila Islam mencapai kejayaan ketika hayat Rasulullah SAW. Kemudian ditegakkan pula pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Pemimpin generasi awal, hasil daripada tarbiyah nabawiyah, pendidikan Nabi. Ini betul-betul berlaku. Nabi wafat, naik Khulafa' Ar-Rasyidin. Ikut ajaran Nabi. Sahabat-sahabat masih ada lagi. Pada zaman berikutnya, tertegak pula pemerintahan sistem beraja yang masih beramal dengan Islam, walaupun kadang-kadang berlakunya kezaliman. Akhirnya umat Islam kehilangan negara setelah mereka dijajah oleh penjajah asing. Habis khilafah, naik pemerintahan beraja. Beraja ni tak jadi salah dalam Islam, kerana disebut dalam Quran. Nabi Daud adalah khalifah. Nabi Sulaiman adalah raja. Zulkarnain adalah raja. Nabi Daud memerintah secara khilafah, dipilih bukan keturunan raja. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud, dipilih sistem beraja. Memerintah ikut wahyu, adil. Kemudian Zulkarnain disebut dalam Quran Suratul Kahfi, seorang raja yang beriman, yang adil. Tak jadi salah pemerintahan beraja. Tetapi di sana ada raja-raja yang zalim. Zaman Islam ada khalifah-khalifah, raja-raja yang adil. Ada raja-raja yang zalim. Di masa itu walaupun dia zalim,
syariat Islam dilaksanakan. Syariat Islam tak tinggal. Ada raja tu buat maksiat, buat dosa macam-macam dosanya, dosa besar. Tapi syariat Islam berjalan. Masih berjalan, tak tinggal syariat, hukum Islam dilaksanakan. Ini perkara tu. Kemudian hilang pemerintahan Islam. Naik pemerintahan yang menggigit, yang memamah orang Islam. Zaman penjajahan yang kita rasa. Orang Islam ditakluk oleh penjajah. Tak ada kuasa langsung. Dia mamah, digigit, dipecah orang Islam ni. Tak ada kuasa, tinggal semayang, puasa haji je. Tak ada kuasa orang Islam. Dalam keadaan yang sangat lemah. Ini berlaku zaman kita. Zaman pemerintahan Islam jatuh. Negeri Islam dipecah-pecah, diperintah. Berlaku zaliman. Walaupun penjajah asing sudah meninggalkan tanah jajahan, umat Islam terus dimamah oleh kezaliman sistem penjajahan. Umat Islam berada di bawah belenggu penjajahan pemikiran. Walaupun begitu, masa depan bagi Islam yang adil untuk semua akan kembali semula memerintah masyarakat. Hadis ini menggambarkan walaupun orang Islam dijajah, selepas penjajah balik, penjajah anak negeri pula ikut ajaran penjajah juga. Kena mamah, kena tindas, kena bunuh. Kezaliman berlaku nak laksanakan syariat, tak boleh. Tapi Nabi berjanji Islam akan menang pada akhirnya. Ini. Di mana kita saksikan di zaman kita, dua blok timur dan barat yang menjajah. Blok barat ialah Eropah, negara-negara Eropah yang menjajah orang Islam. Blok timur negara komunis menjajah orang Islam. Dalam tahun 80-an, komunis hancur. Hancur komunis, jatuh. Soviet Union berkecai. Sehingga China meninggalkan ajaran komunis. Bawa ajaran baru, termasuk Cuba, termasuk Vietnam, termasuk negara komunis, meminda ajaran mereka. Dan seorang tokoh ilmuwan barat, Profesor Francis Fukuyama, membuat andaian bahawa yang akan tinggal dalam dunia hanya demokrasi liberal barat. Tak ada lagi. Tamadun dahulu, tamadun Parsi, tamadun Rom, China dan India sudah hilang. Komunis sudah hilang. Yang ada ialah tamadun barat yang dikuasai oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, yang menguasai dunia pada hari ini. Ini yang akan kekal, penghujung dunia, kata Profesor Francis Fukuyama. Ini kata dia. Orang kafir kata. Tapi Nabi kata ada zaman lagi untuk Islam. Kita saksikan berlaku semula kebangkitan Islam. Dakwah Islam berkembang, termasuk di Amerika, termasuk di Eropah. Orang Islam masuk ke negeri-negeri ini. Walaupun tak ada kerajaan, tapi agama Islam berkembang. Ada padri yang masuk Islam. Pengembang agama Kristian yang masuk Islam. Kaji-kaji nak lawan Islam, jadi masuk Islam. Menandakan Islam tidak mati. Apa yang berlaku negara barat, runtuh, merudum. Keluarga rosak. Kehidupan rosak, jadi binatang. Laki puang boleh kahwin sama sendiri, jadi binatang. Jadi rosak, punah rana. Anak tinggal ibu bapa tak boleh dia anak. Berkawan dengan anjing. Ini yang berlaku dengan barat pada hari ini. Berlaku kacau bila bunuh budak-budak sekolah, tembok. Kita baca berita di Amerika, berita rasa nak lepas-lepas ke tembok budak-budak. Ini kehancuran tamadun barat yang sedang kita saksikan. Menandakan bahawa tamadun barat akan runtuh. Islam masih kekal lagi. Bila Islam menang, itu dalam ilmu Allah. Kita orang Islam mesti yakin. Sekularisme ialah pahaman sesat yang memisahkan politik daripada agama Islam. Merupakan suatu ajaran salah yang diwarisi semenjak zaman penjajahan, bukan Islam. Apabila khilafah Utsmaniyah mengalami kejatuhan, mereka menakluk dan memerintah tanah air umat Islam. Di mana walaupun khilafah Islam dijatuhkan dengan jatuh kerajaan Utsmaniyah, dengan sebab kelemahan-kelemahannya sendiri, dengan sebab kejahilan umat Islam di dalam masalah agama mereka,
Kerana kebanyakan orang Islam ni mengaji bab ibadat, tak mengaji bab politik, tak mengaji bab ekonomi, tak mengaji bab hal-hal lain. Mengaji bab tu saja je, duduk gonyeh tu je lah. Hukum Islam yang lain mereka tinggal. Sehingga jatuh kerajaan Islam. Jatuh kerajaan Islam, tapi Quran dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan sebut dalam Quran. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Quran dan kami yang memeliharanya. Tuhan memelihara Quran. Quran dipelihara oleh Allah. Ilmu Quran tak mati, ilmu Quran hidup. Sehingga orang Islam mengaji Quran, mana tak tahu mengaji semacam. Apa? Makna tak tahu mengaji semacam. Tajwid salah, baca semacam. Tak berjadi. Nabi sebut dalam hadis, orang yang baca Quran dalam keadaan tergagak-gagak, dalam keadaan yang sangat payah, dia beri 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala payah baca Quran. Dan orang yang baca Quran dalam lancar yang baik bersama malaikat yang hampir dengan Allah. Ini ada kelebihan. Semua ada kelebihan. Dia pelihara. Walaupun duk balah qari. Ini balah bak hukum, bak farang, balah. Setengah tu orang ni tak erti baca dah waktu imam. Orang ni kata tu ada waktu imam. Ini benda-benda yang bukan kemas sangat. Benda yang langgar. Kata kita sembahyang jemaah, sudah. Ada ulama kata begitu. Setengah kita kata kalau tu imam tu tak khari, tak sah sembahyang. Sampai begitu benar. Ini puak-puak yang kerah. Memang ada dalam kitab belaka ni. Tetapi tak tinggal sembahyang. Tak tinggal sembahyang. Ini Islam masih dipelihara. Menandakan Islam tak boleh dimatikan. Walaupun politiknya, ekonominya, hal-hal lain orang Islam tak tahu, tapi ilmu ada dalam Quran, dipelihara. Dan masih ada orang belajar. Belajar di pondok-pondok, belajar universiti, belajar dengan kitab-kitab yang masih ada, kitab kuning, kitab baru. Masih ada orang mengarang. Dipelihara oleh Allah, Islam tetap dipelihara. Jadi apa yang Nabi janji, Islam dipelihara, itu betul-betul berlaku. Islam ni cahaya Allah. Macam bulan, macam matahari. Allah Ta'ala cipta. Tak ada kuasa dunia yang boleh cabut bulan, cabut matahari. Lagi Allah Ta'ala tetapkan, dok kiamat, tetap ada. Tak ada kuasa dunia. Begitu cahaya Islam ni, tak ada siapa yang boleh padamkan. Tetap ada cahaya Islam ni. Walaupun orang Islam dalam keadaan berselerok, tapi Islam dipelihara oleh Allah. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun penjajah asing sudah meninggalkan tanah jajahan, umat Islam terus dimamah oleh kezaliman sistem penjajahan. Umat Islam berada di bawah belenggu penjajahan pemikiran. Walaupun begitu, masa depan bagi Islam yang adil untuk semua akan kembali semula memerintah masih cerah. Di masa orang Islam lemah, tak beramal dengan Islam, leka dengan kekayaan dan kemewahan dengan pangkat, menyebabkan tanah air orang Islam dijajah oleh musuh-musuh Islam. Ditakluk, dipecah, diperintah, dibahagi sama-sama mereka. Ada negeri Islam dijajah oleh British, dijajah oleh Perancis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Itali, dijajah oleh komunis di Asia Tengah. Ditakluk oleh musuh-musuh Islam. Mereka bukan sahaja menakluk tanah air, menakluk jasad, harta, yang bahaya menakluk pemikiran orang Islam. Sehingga pemikiran orang Islam jadi rosak, jadi punah. Antaranya, orang Islam menganggap politik suku, agama suku. Politik tak ada kena dengan Islam. Ini adalah kesan daripada serangan penjajahan yang disebut sekularisme. Sekularisme ialah pahaman sesat yang memisahkan politik daripada agama Islam, merupakan suatu ajaran salah yang diwarisi semenjak zaman penjajahan bukan Islam, apabila Khilafah Utsmaniyah mengalami kejatuhan. Mereka menakluk dan memerintah tanah air umat Islam. Khususnya selepas
jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, kuasa besar dunia, maka negeri orang Islam tak ada pelindung, dijajah dengan mudah. Kemal Atatürk yang merampas kuasa di Turki terus mengisytiharkan Turki tidak lagi kerajaan Islam, agama suku, politik suku, bahkan memaksa supaya bang dalam bahasa Turki. Quran ditulis dengan tulisan Romi, pakai terbuh, pakai kepiah haram. Orang puan tutup aurat tak boleh, kena hukum, kena denda. Sampai begitu sekali. Negeri Islam lain terbalik sama, dijajah oleh musuh dengan cara yang lebih halus. Ini berlaku. Sebenarnya pahaman yang salah ini lahir daripada masyarakat Eropah yang menganut agama Kristian, yang telah diselewengkan daripada agama sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Islam menegaskan kewajipan memilih dan mengikut pemimpin merupakan satu amanah yang besar dalam kehidupan dunia sebelum menuju akhirat. Sedangkan politik memilih pemimpin adalah satu ajaran Islam yang besar yang diisytiharkan oleh Allah bermalaikat bila nak jadikan Nabi Adam AS, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan makhluk Adam ini khalifah, memerintah di atas muka bumi. Memerintah itulah politik. Politik dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Arab siasah, dalam bahasa Melayu memerintah dan mentadbir. Allah Ta'ala sudah isytihar pada malaikat. Tiba-tiba orang Islam kata tak ada dalam Islam ni. Padahal ada dalam Quran. Yang mula-mula bawa ajaran ni ialah orang Eropah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, tinggal Hawariyun. Hawariyun ditindas. Orang Yahudi yang berpura-pura mengaku bawa ajaran Nabi Isa, meninggalkan ajaran yang sebenar. Tak ada pemerintahan, buat ibadat saja. Ajaran inilah dibawa oleh orang Yahudi. Bila Rom yang menguasai Palestin pengaruh dengan ajaran ini, bawa balik ke Eropah. Nabi Isa ini disebut dalam Quran, wa rasulan ila bani Israel. Dan aku utuskan Isa jadi rasul pada Bani Israel, bukan manusia yang lain. Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Kitab Taurat sudah ada. Nabi Isa disuruh beramal dengan Taurat dan Injil, menasahkan sebahagian hukum yang ada dalam Injil dan sebahagiannya dipakai dalam Taurat. Hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, hukum memerintah negara ada dalam Taurat. Dia perintah Nabi Isa beramal dengannya. Dalam kitab Injil tak ada hukum-hukum ini, di mana Nabi Isa disuruh beramal sekali. Taurat dan Injil disebut dalam Quran ini. Jadi orang Eropah buat balik ajaran yang tak ada kaitan dengan pemerintahan. Manusia bukan sahaja akan dihisap dalam perkara amal ibadat, bahkan turut dihisap dalam soal memilih dan mengikut pemimpin, kerana perkara tersebut termasuk dalam persoalan benar dan sesat, serta pahala dan dosa. Pemimpin ialah pemegang amanah yang berperanan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan pemerintahan negara. Quran menegaskan bahawa pemimpin adalah pemegang amanah untuk melaksanakan syariat Allah Taala. Dengan sebab itu, memilih pemimpin tujuannya melaksanakan syariat. Akan disoal oleh Allah, siapa pemimpin yang kamu pilih di atas dunia dulu? Siapa pemimpin yang kamu ikut di atas dunia dulu? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna as-sabila rabbana atihim dha'fain min al-'adab wal anhum la'nan kabira. Surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Baca ayat ini dalam surah Ahzab. Tengok terjemahan dia. Pada masa muka-muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa di dunia taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah
Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sangsara 2 kali ganda, dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Menyesal dalam neraka. Minta Tuhan laknat pemimpin ni. Seksa kali ganda, sebab pemimpinlah kami sesat, wahai Tuhan kami. Kami ikut pemimpin macam inilah, kami tak ikut syariat Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami. Ini sebut dalam Quran. Cerita dalam neraka. Menandakan bahawa memilih pemimpin termasuk dalam soal dosa dan pahala. Ayat di atas menunjukkan bahawa manusia juga akan dihumbankan ke dalam neraka akibat kesilapan politik apabila mereka mengikuti jalan yang terpesong daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahawa manusia dimasukkan ke dalam neraka bukan hanya disebabkan oleh dosa syirik, meninggalkan yang wajib dalam urusan ibadat, serta mengerjakan yang haram dalam perkara akhlak, makanan dan pakaian, termasuk dalam perkara politik memerintah negara. Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu yuhaddithu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala ina urahu as-sa'ilu 'ani as-sa'ah qala ana ya Rasulullah qala fa idza dhi'atil amanah fantari as-sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadri as-sa'ah. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sedang Rasulullah SAW bercakap kepada orang ramai dalam masjid. Tiba-tiba datang seorang badui terus bertanya, bilakah berlakunya kiamat? Sejak Nabi duduk dalam masjid, cakap dengan sahabat-sahabat, masuk orang badui. So tanya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Tanya Nabi, bila kiamat? Rasulullah SAW meneruskan perbualannya tanpa mempedulikan orang badui itu. Nabi tak layan. Orang badui yang tanya itu tak layan. Ada dalam kalangan kami berfikir Rasulullah SAW tidak senang dengan caranya menyoal. Ada kami fikir belajar Rasulullah marah ni. Tengah bercakap dia tanya. Ada juga yang berfikir Rasulullah SAW tidak mendengar pertanyaannya, boleh jadi Nabi tak dengar soalan dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, mana dia orang yang bertanya? Mana dia yang tanya tadi bila kiamat? Orang badui itu menjawab, ini dia saya, ini saya Rasulullah yang tanya tu. Sabda Rasulullah SAW, apabila dihilangkan amanah. Apabila amanah dihilangkan amanah hilang. Orang badui itu bertanya, bagaimanakah hilangnya amanah itu? Hilang amanah bagaimana? Jawab Rasulullah SAW, apabila diserahkan urusan pemerintahan kepada orang yang bukan ahlinya. Bila orang malatih jadi ketua pemimpin, dia orang bukan ahli untuk memerintah dengan Islam. Menandakan dunia akan kiamat bila-bila masuk saja. Tengoklah ini berlaku ke tak? Berlaku ke tak lagi? Jadi tanda-tanda akhir zaman sudah berlaku. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menegaskan, man ista'mala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Sesiapa yang melantik seseorang pemimpin kerana faktor hubungan kekeluargaan, sedangkan terdapat dalam kalangan mereka individu orang yang diradai layak di sisi Allah, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Ini kata Sayyidina Umar. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Begitu juga betapa besarnya dosa pemimpin yang menipu rakyat. Pemimpin yang menipu rakyat.
tipu rakyat. Orang Latih dia tipu rakyat. Tak tunaikan tanggungjawab menegakkan Islam. Kerana sallallahu alaihi wasallam, ma min wadin yali ra'iyatan minal muslimina fayamutu fahuwa ghashun lahum illa harramallahu alaihi al-jannah. Tiadalah seseorang pemimpin yang mengendalikan urusan rakyat daripada kalangan kaum muslimin lalu dia mati dalam keadaan menipu mereka, malaikat Allah mengharamkan dirinya daripada masuk ke syurga. Allah Ta'ala haramkan pemimpin yang menipu rakyat masuk syurga, menandakan tanggungjawab pemimpin besar di sisi Allah Ta'ala. Hadis SAW di atas menunjukkan bahawa urusan kepimpinan negara ialah kewajipan yang besar dalam ajaran Islam. Justru ajaran yang memisahkan agama daripada politik adalah sangat bercanggah dengan ajaran Islam yang sempurna. Maka ajaran yang memisahkan agama dengan politik, buang politik daripada agama, adalah ajaran sesat yang sangat bercanggah dengan ajaran Islam. Wallahu